Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid tahun 4. Bersama lagi dengan Cikgu Fathia untuk minggu ke-6 ini, minggu PDPR kita yang ke-6. Masih lagi di bawah unit 1 keselamatan bengkel. Bagi minggu ini kita ada dua tajuk kecil, iaitu tajuk pertama ialah amalan keselamatan di bengkel dan juga jika saya mengabaikan amalan keselamatan. Untuk dua tajuk ni awak boleh rujuk buku teks RBT tahun 4 muka surat 11 dan 12. Kita tengok dulu tajuk yang pertama. Amalan keselamatan di bengkel. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atau perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Jadi, dua ciri bengkel yang selamat ialah pertama, susun atau dan kebersihan. Yang kedua, penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okay, kalau awak tengok bengkel itu disusun dengan rapi, alatannya tersimpan di tempat yang betul dan selamat. Okay, tak ada alatan yang mungkin alatan tajam yang bersepah-sepah. Itu adalah ciri-ciri bengkel yang selamat. Kita tengok contoh penyelenggaraan alatan. Okey, yang pertama, contohnya ada gunting. Cara awak nak selenggara alatan tu supaya alatan tu dia kekal kualitinya, dia contoh kalau gunting dia tak tumpul. Okey, apa yang awak perlu buat? Yang pertama, bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Pastikan kain yang awak gunakan tu bukanlah kain yang basah, sebab bila basah dia boleh menyebabkan besi tu karat. Yang kedua, awak titiskan minyak di kesilangan gunting tu supaya dia tidak berkarat dan juga bila awak nak gunting dia mudah digunakan. Okay, itu contoh untuk gunting. Kita tengok contoh untuk papan kekunci. Yang pertama, awak kena bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Yang kedua, lap papan kekunci menggunakan kain lembut yang lembap. Okay, bila awak lap tu, pastikan kain tu lembap, jangan basah ya. Sebab papan kekunci tu adalah peralatan elektronik. Jadi kalau kena air, dia mungkin boleh rosak. Bila awak lap tu pun lap dengan lembut je, jangan awak kasar-kasar. Kita tengok tajuk yang kedua. Jika saya mengabaikan amalan keselamatan. Maaf ya, keselamatan tu tertinggal A pula. Okay, keselamatan. Okay, anggap je ada A kat situ. Okay, kita kena tengok dua, punca dan juga kesan. Jadi kita tengok apa masalah dan daripada masalah tu apa kesannya kalau awak mengabaikan keselamatan tu. Tengok yang pertama. Jika awak masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Katakan awak masuk bengkel tanpa cikgu tak benarkan, cikgu tak cakap pun lagi boleh masuk bengkel, awak dah masuk dulu. Kita tengok kesan dia apa. Kesannya boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Kalau awak ingat PDPR kita yang kedua, kita ada belajar peraturan di dalam bengkel. Okey, salah satu peraturannya adalah tak boleh bawa beg kan. Okay, katakan awak bawa juga beg masuk ke dalam bengkel. Apa kesannya? Kita tengok. Ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Selalunya kalau beg tu, sebab bila awak tengok kerusi bengkel, dia tak ada tempat penyandar di belakang. Jadi awak tak boleh letak beg di kerusi. Awak akan letak beg di lantai. Bila awak letak beg di lantai, mungkin ada orang akan terlanggar dan tersadung, terjatuh. Sebab itu kita tak galakkan bawa beg ke dalam bengkel. Tengok yang ketiga. Tidak membuka pintu dan tingkap bengkel.
Awak masuk bengkel, awak terus duduk. Tak pedulikan tingkap tak dibuka ke apa ke kan. Okay, jadi kesannya ialah tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan yang cukup. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, masalahnya menggunakan bahan tanpa berhemah. Apa kesannya? Ia akan berlaku pembaziran. Contohnya awak perlu melakukan kerja cantuman. Okay, awak perlu mencantum dua bahan. Awak menggunakan gam uhu. Gam uhu yang warna kuning tu kan. Okay, awak kadang kita takut bahan tu tak melekat dengan betul kan. Jadi kita letak banyak-banyak. Itu dah berlaku pembaziran sebenarnya. Okay, letakkan sekadar memenuhi kawasan yang perlu bercantum tu. Itu dah cukup. Tak perlu letak banyak-banyak. Okay, kena gunakan secara berhemah kerana bahan itu kita berkongsi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kalau kita guna banyak, takut nanti kawan yang seterusnya nak pakai, gam tu dah habis. Okay, di situ akan berlaku pembaziran. Okey, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum.